Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita bertemu lagi sekali di ruang majlis ilmu yang menceritakan satu perkara yang jarang-jarang kita discuss, luar daripada topik kebiasaan, tetapi ramai orang sebenarnya menghadapi masalah ni. Belum ada statistik berapa persen, tapi saya kira kalau terutama sekali yang ni yang dah berumur, senang kena sikit, sebab faktor umur memainkan peranan yang penting. Nombor dua, ada sedikit sebanyak peranan genetik, walaupun tak tinggi tetapi ada. Lain pada tu anda dengar, sebab ada lebih kurang 10 yang saya nak bagi pada anda. Kenapa you kena orang kata apa, rasa melayang-layang, rasa macam orang kata macam nak jatuh. Setengah orang memang pengsan betul, tetapi selalunya dia sempat orang kata apa, capai pegang meja ke, dinding ke, atau kawan ke, suami isteri ke. Kena pastikan you faham malam ni ada isu-isu yang kalau di tempat-tempat yang berbahaya, saya kira you kena dengar elok. Kadang-kadang dia macam sekejap rasa macam nak gelap tu, okey. Dan kadang-kadang setengah orang rasa kebas-kebas, kaki tu macam pijak atas air, ataupun tak rasa apa-apa kat kaki, macam ada orang sweep you punya kaki, macam nak kena jatuh ataupun tak stabil, ya. Baik. Nombor satu ialah sebelum kita lupa, kadang-kadang orang kena ni lepas makan. Kan tak? Walaupun cerita ni cerita yang jarang you dengar, tapi saya nak awal habiskan cerita ni. Kata orang ada masalah histamin ataupun masalah alergi kepada makanan atau sebagainya. Tapi sebenarnya secara senang faham, bila kita makan tu, darah kita pergi ke bahagian perut, maka dia, kalau orang yang dah especially yang low blood pressure lah kan, dia tak sampai oksigen dan darah ke kepala, ni yang rasa macam nak pengsan ataupun nak pitam-pitam ni kan. Itu satu. Nombor dua, ada juga yang mengatakan pasal GERD. Semalam atau 2 hari lepas kita cerita banyak tentang GERD, acid reflux ataupun heartburn. Orang-orang yang ada silent GERD ni, yang tak berapa serius ni, kadang-kadang dia boleh kacau. Disebabkan oleh, kata orang, sebabkan pepsin. Ada satu enzim yang boleh sampai dengan asid tu naik ke kepala. Dia tahu kan, kat kerongkong tu, tu GERD punya efek tu kadang-kadang menyebabkan you akan dapat apa yang dipanggil rasa nak melayang-layang. Kepala jadi ringan sangat, rasa macam terawang-awang macam tu. Tetapi ini dia, yang paling selalu berlaku ialah terlalu cepat you berdiri daripada posisi duduk ataupun katakan you tidur ke, lepas tu you berdiri cepat-cepat. Mungkin you terlupa ke apa, yang you pernah kena attack macam ni. Selalunya ini dinamakan hipotensi ortostatik. Maksudnya posisi bila bertukar daripada gravity kat bawah, you berdiri terus, you bayangkan dari sini ke situ, perubahan ni tak dapat ditangkap oleh otak secepat mungkin. Jadi oksigen tak cukup, darah tak cukup, ini confirm. You akan rasa lepas pada bangun tu macam nak gelap, ataupun ringan kepala, ataupun memang nak jatuh. Sebab tu masa ni selalunya orang duduk balik. Tapi yang saya heran, setengah orang tu tak payah berdiri terus, dia kalih badan je pun dia dah boleh jadi apa orang panggil macam terhoyong-hayang juga, rasa badan tu macam tak stabil. Itu very sensitive lah. So saya ulang, yang ini sebenarnya yang lebih kerap, berdiri terlalu cepat. Sebenarnya kita nak fokus berdiri terlalu cepat ni sebab ada yang orang boleh ukur. Katakan kita ambil blood pressure semasa you lie down, masa you tidur pun boleh kita ambil pressure tu, masa you duduk dengan tenang pun boleh ambil. Lepas tu you bangun, lepas 1-2 minit kita rehatkan you, kita bangun, kita ambil lagi sekali blood pressure you. Ni bayangkan you tak ada nak pengsan-pengsan, tak rasa ringan kepala, tapi blood pressure you dah ada petunjuknya. Dia selalunya naik lebih kurang 10 atau 12 unit. Tahu tak, katakan you 130,
Bila you bangun suddenly dia naik 140, 142 macam tu, systolic. Bawah pun naik sikit lah, tapi selalunya kita check yang systolic tu pun naik, dan you punya degupan jantung pun meningkat. Kadang-kadang sampai peringkat yang, kalau yang serius tu sampai paramedical punya term dia panggil tachycardia. Tachycardia ni maksudnya bukan dia naik sikit-sikit. Katakan kita rehat tadi masa kita tengah duduk elok-elok, atau kita tidur katakan 68 atau 70 je paling-paling tinggi, rehat betul-betul. Sekali bila you bangun, dia naik bukan naik 80, bukan naik 90, kadang-kadang naik sampai 110. Faham tak? Dia tu punya laju tinggi daripada, you bayangkan daripada 60-70 naik ke 110, 120 pun dia punya degupan jantung tu. Inilah yang menyebabkan you akan rasa nak pengsan tu, rasa ringan kepala tu. Faham tak? Sebabnya body kita, setengah orang tu dia boleh react cepat, setengah orang tak boleh react cepat kepada gravity. Maklum sajalah, orang kata apa, blood pressure stay down, heart rate goes up. Masa tu kelang kabut lah. Otak kita pun tak tahu mana dia oksigen, mana datangnya blood, tak cukup, volume pun jatuh. Kadang-kadang gravity tu menahan darah you daripada naik ke atas, lebih banyak bahagian lutut ke bawah. Ini yang menyebabkan you akan nak pengsan, ataupun kadang-kadang terpengsan sekejap. Jaga baik. Seterusnya, you kena tahu masalah orang yang tak boleh terima berita mengejut. Dia boleh jadi ni, macam ringan kepala sekejap, rasa-rasa nak pitam tu sebab dia terima berita yang terkejut lah, maksudnya dia kaget. Maksudnya kadang-kadang berita yang dia tak sangka, sebab saraf dia dalam sistem autonomic nervous system kita yang menjaga bahagian blood pressure, heart rate sebagainya tu, bila dia terkejut je, dia attack, blood pressure tu boleh jatuh sekejap. So low blood pressure yang temporary ni, kadang-kadang bila you bawa ke hospital, everything is dah normal dah. Ini menyebabkan you akan susah nak pergi berjalan, nak pergi mall, nak pergi shopping dan sebagainya, mesti kena ada orang ikut. Bahaya kan? Selalunya berlaku pada yang berumur lah kalau macam tu kan. Kecuali kalau you dalam mabuk perjalanan. Setengah orang dia dalam perjalanan dia jadi cerita ni. Bila lagi-lagi kalau dia macam nak pergi Genting Highland ke, nak pergi Cameron Highland ke, Fraser Seal, confirm dia tak boleh pergi. Pasal apa? Dia satu, dia pening, nombor dua, dia mual, lepas tu kadang-kadang sampai muntah, sebab mata dia, telinga dia dan dia punya apa orang panggil, tubuh badan dia tu dengan surrounding, signal tu tak boleh synchronize, tak boleh diimbangkan secepat mungkin. Sebab tu setengah orang bila duduk di depan, maksudnya sebelah driver tu, berbanding dengan orang yang duduk belakang, kalau bas ke ataupun van ke, selalu yang belakang yang pening kepala, betul tak? Sebab dia punya dia punya pergerakan tu kan, dia melambung-lambung, body kita boleh react sampai jadi nak jatuh pengsan. Okey, satu lagi yang orang selalu tak tahu ni ataupun tak perasan ni ialah disebabkan dia tak cukup air dalam badan dia. Tak cukup hidrasi. Jadi kalau dia tak cukup hydration, blood volume tak cukup, dan dia pun dalam keadaan, kan saya kata tadi, kalau you duduk naik, volume tak cukup, dah lah pula tu, kalau sodium pula dalam badan tak cukup. Sodium kan gunanya garam, katanya tak elok, tapi kalau tak ada langsung garam, memang you pengsan-pengsan. Selain pada garam tu ada fungsi lain, tapi untuk tujuan ni, apabila tak cukup volume, katakan banyak sangat garam dah dibuang, bila garam ni dia tarik keluar air sekali. Bila keluar air sekali tu, bila kering je badan, senanglah you kena cerita malam ni. Alright. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Sikit lagi.
Selain daripada dehidrasi, orang yang diabetik dengar cerita pada malam ni, you kena jaga you punya, apa orang panggil, gula. Paras gula tu kena cukup, sebab kalau you bawah pada 3, bawah pada 2, memang you akan pengsan nanti. Dia panggil hypoglycemia. Pernah dengar orang duk cerita, nanti dia hypo lah, sebab itulah orang diabetes ataupun kita ni, biar gula tu macam ke arah atas sikit. Kalau you tertinggi atau over tinggi sikit, bukanlah tinggi sampai melangit, lebih baik daripada you turun ke bawah pada 3. Selalu bila bawah pada 3 bahaya. 2.5 milimol tu, kalau kena 2 je memang pengsan. Setengah orang tak sampai 2.5 je dia dah mula jatuh hypo lah. Itu yang berpeluh-peluh, bau macam ikan dan sebagainya, dia pengsan. Saya dulu berpengalaman banyak kat stadium. Dulu kan ada Stadium Merdeka. Tahu Stadium Merdeka? Zaman Moktada hari dulu. Tu zaman saya lah tu. Okey, saya masih ingat lagi kalau saya bertugas untuk negara sebagai Doktor Majusukan Negara, ataupun saya bertugas di lokal, katakan untuk Selangor tim, kadang-kadang kita mewakili tim ni lah, negeri-negeri ni, sebagai doktor malam-malam kena keluar lah, tinggal family semua, kena pergi masuk stadium jadi doktor yang duduk tepi. Kita duduk jaga pemain kat depan tu, nak jaga kita punya tim, faham tak? Orang jerit, selalunya dalam second half lah, selalu kena hati-hati. Pasal apa? Kadang-kadang saya dengar nama saya dipanggil, dia orang panggil doktor je lah, doktor. Saya ingat, apa ni, kat depan tak ada apa pun, pemain semua okey, rupanya kat belakang pakcik daripada Skincan ke daripada Bangi ke mana-mana, Port Dickson ke, tak makan cukup apa, dia pengsan. Tengok-tengok rupanya diabetik. Diabetik yang hypo dah, faham hypo? Dia boleh pengsan. Lepas tu cepat-cepatlah kita buat bawa dia angkat kaki dan sebagainya. Kita boleh tahu pernafasan dia normal, masih lagi tidak ada masalah airway dia, tak ada choke ke ataupun ada block apa-apa, dada dia masih lagi bergerak elok, cuma dia tak sedar sekejap. Lepas tu kadang-kadang dia gerak-gerak, kita tepuk-tepuk dia, bila bangun je cepat-cepat you bagi air yang bergula sedikit, supaya dia dapat naikkan balik gula dia tu. So low glukos jangan melawak. So betul lah kita digalakkan berpuasa, bagus. Tapi kalau dah sampai macam jalan pun macam dah tak nampak, dah mata pun jadi blur kan, kalau you ada masalah ni, mata kita jadi kabur, dan you rasa pening-pening, lepas tu you rasa macam lawyer, setengah orang sampai vomiting, ada yang sakit perut, ada yang rasa angin, ada yang sedawa. Ni semua ni sign-sign yang you bermasalah, sama ada metabolisme you, digestion you, pencernaan you, ataupun masalah gula tak cukup. Okey, baik. Last 1-2 ni selalunya tidak ada kaitan sangat, sebab orang selalu confuse dengan vertigo. Pernah dengar vertigo tak? Yang nampak ceiling you keliling dunia tu, macam dunia ni berpusing. Yang tu sebenarnya masalah lain, tetapi ada orang confuse sebab dia rasa macam nak pengsan juga. Tapi jarang-jarang dia sama dengan cerita malam ni. Itu vertigo, itu ada kaitan dengan telinga, inner ear, belah dalam. Baiklah, apapun ada masalah jantung, siapa-siapa kat sini hati-hati. Kalau mereka yang dah biasa kena stroke dan sebagainya tu, ini isu-isu. Kalau nak kena stroke pun boleh dapat masalah ni. Ini lebih serius lah, sebab dia ada kaitan dengan jantung. Orang yang selalunya lanjut usia, ni you kena jaga. Bila dah sakit dada campur dengan sakit kepala, sesak nafas, yang ni jangan melawak, walaupun dia rasa kepala ringan, macam nak pengsan, macam nak jatuh, bawa cepat jumpa doktor. Selalunya orang merasakan attack ni, ataupun dia punya gejala ataupun risiko yang kita takut ialah apabila you seorang-seorang mandi contohnya. Sebab tu orang tua-tua sekarang bila mandi digalakkan jangan tutup pintu, maksudnya jangan kunci. Bukanlah tenganga sampai nampak you mandi semua, tak. Maksudnya pintu tu ditutup,
tanpa dikunci. Jadi kalau selalu you mandi katakan 10 minit, tengok-tengok 20 minit masih tak keluar-keluar lagi, selalunya eloklah pergi tengok mak atau bapa yang mungkin dah tersungkur kat dalam. Sebab apa? Dia berdiri kan. Bila dia berdiri selalunya statik, lama sikit pada 5 minit, you kena hati-hati. Orang-orang macam ni, dia akan rasa ringan kepala. Okey. Ataupun kalau orang yang kena attack ni beratur, nak makan nasi kandang kalau ni kan kena beratur sampai setengah jam baru boleh. Maklumlah yang depan order 10 bungkus, yang ni order dah lah nak ni nak kuah banjir semua, sampai kat you dah setengah jam, you dah pengsan dah. Orang yang macam ni tak usah queue lah, bagi orang lain beratur, boleh? Ataupun you terlalu stres, rupanya orang yang terima berita-berita yang tak baik ataupun stres, dia boleh pengsan, dia boleh nak jadi ringan kepala. Ataupun saya kata tadi, lepas you makan hati-hati, kalau kadang-kadang darah tu pergi ke perut, makan pula banyak sangat, lahap, you boleh jadi ringan kepala. Okey, cukup dulu malam ni. Yang you kena buat supaya boleh ingat lagi sekali ialah selalunya dia baik sendiri. Benda ni lama kelamaan kalau you betulkan, contoh you betulkan air, you betulkan garam, kena cukup, electrolyte kena cukup, belajar ambil air kelapa muda, lepas tu vitamin B1, B12, vitamin D yang matahari semua tu, dan iron kena cukup. Iron ni ada kaitan dengan anemia lah. Kalau siapa yang anemia, bawah pada katakan perempuan bawah pada 8, 9 tu jaga baik-baik. Lelaki bawah pada 10 tu memang mulalah dia nak pitam-pitam tu. Baik. Lagi siapa yang baru lepas operation, baru nak baik daripada keluar hospital. Saya tahu sangatlah cerita ni. Keluar masuk hospital, kalau dalam 7 bulan lepas barulah saya tahu kenapa badan tu rasa macam ringan je, macam yalah tak pengsan, tapi macam kaki tu saya kata apa, berjalan atas angin je. Jangan main. Dan baru-baru ni bila kita pergi beratur kat supermarket dan sebagainya, rasa-rasa macam nak kena relax sikit. Itu tunjuk awal. So kena faham lah cerita ni. Dan setengah daripada anda mungkin tak akan tahu ni, sebab ada kaitan dengan adrenal. Satu kelenjar yang di atas buah pinggang kita yang namanya adrenal. Adrenal gland ni dia mainkan peranan yang cukup penting, walaupun kecil je, macam ketayap je atas kepala kita ni. Maksudnya di atas buah pinggang tu kecil je, tapi dia mengeluarkan hormon seperti kortisol yang menjaga kita bawah stres, untuk kita pertahankan diri kita. Kalau dia dah letih disebabkan stres pun jadi masalah. Ataupun dia keluarkan adrenalin ataupun noradrenalin. Ni semua orang panggil hormon-hormon untuk menjaga you dalam keadaan stres. Okay? Dan kalau dia dah letih sangat, dia pun boleh menyebabkan blood pressure jatuh. Dan susah nak kontrol, maka you pun boleh dapat penyakit ni ataupun attack ni. Sikit lagi tentang garam tadi, okey. Pastikan garam mencukupi dalam badan. Inilah masanya kenapa saya suruh buat water therapy secara tepat. Jangan cuma ambil H2O saja. Jangan cuma ambil air yang tanpa mineral pula tu, okey. Tetapi bila you tambah dengan garam, maka betul lah disunahkan atau disunatkan kita makan garam sebelum, dan kalau boleh ada ikutan sunnah, selepas makan pun calik sedikit. Saya lupa tu yang lepas makan tu, saya lebih ingat sebelum makan. Boleh? Air terutama sekali kalau you nak minum 500 ml, mulakan dengan garam dulu. InsyaAllah you tak akan rasa, orang putih panggil light-headedness. Light, ringan, kepala, light-headedness. Maksudnya kepala rasa ringan. Antara organ-organ yang you perlu kena jaga ialah seperti mata, telinga, ada kaitan dia punya signal ni. Lepas tu saraf-saraf you punya urat saraf. Bagi mereka yang ada kanser semua tu, jaga baik. Kadang-kadang dia boleh attack bahagian-bahagian saraf ni pun, dia boleh ganggu you punya stability. Masalah skin, kulit dan ramai orang terlupa pada thyroid. Orang-orang yang ada thyroid problem pun boleh terganggu dalam apa yang saya maksudkan malam ni, tentang ringannya jadi kepala you ataupun you rasa nak jatuh.
Makanan kena berbalik kepada yang banyak air seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohlah kalau kita ambil cerita buah seperti tembikai kan, yang ada tu nanas, betul, yang ada banyak air, faham? Okey, lagi kalau sayur-sayuran ambil yang rebus, ambil yang buat sup, tu secara tak langsung dah ada garam sikit dalam tu pun cantik. Last kali kita tutup dengan medication. Berhati-hati, setengah ubat, kalau doktor boleh bagi explanation apa dia bagi kat you, selalunya kalau dia menurunkan blood pressure, ubat-ubat high blood pressure lah, dia menurunkan blood pressure, you kena hati-hati. Kadang-kadang terlebih ataupun air tak cukup, makan juga ubat-ubat ni, dia boleh menurunkan blood pressure. Satu lagi diuretik. Tahu diuretik? Diuretik ni maksudnya ubat untuk lawas kencing. Hati-hati juga siapa yang ambil diuretik. Kalau rasa kepala ringan dan sebagainya, cek dengan doktor balik, tukar dos yang rendah sikit. Sebab kalau you kencing, memanglah lawas kencing tapi dah tak cukup dalam badan, memang boleh pitam. Faham? Okey. Habis. Ada tak ubat yang nak makan? Jawapannya kalau boleh jangan. Okey. Kalau teruk sangat bagi doktor jaga, mungkin dia boleh masuk drip je, IV drip tu. Masuklah electrolyte melalui normal saline ataupun ni lah kan, ada air yang dimasukkan tu berbentuk electrolyte pun bagus. Sebab kalau tidak nanti dia bagi steroid kat you. Untuk menyelesaikan masalah yang susah-susah ni, dia bagi steroid dulu. Bagi you baik. Setengah orang cari stocking. Tahu stocking yang panjang daripada bawah kaki sampai ke atas lutut, naik sampai ke ni lah, sampai ke perut lah, sampai ke pinggang kita ni lah. Biar dia orang kata sendat sedikit, ataupun bukanlah ketat sampai tak bernafas, tapi supaya blood pressure you tidak terkumpul kat kaki, maksudnya darah tu. Baik, apa lagi? Exercise, tidur, semua tu tak payah cerita lah, confirm memainkan peranan. Dah, apa yang saya miss lagi supaya you tak tertinggal pregnancy, lupa, kesian kalau orang yang tengah pregnant, kalau jadi macam ni, you cepat-cepat kena belajar duduk. Tak apa, temporary je, masa you mengandung je, lepas you bersalin dia dah normal balik. Setengah orang bila dia pregnant, dia jadi benda ni. Okay? Lain pada tu, kalau ada infection, kalau ada trauma, jatuh, accident apa kat kepala dan sebagainya, ni pun kena hati-hati. Dah, cukup masa saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak kerana sudi join dengan saya. Cuma tadi saya macam terasa ada sesuatu yang saya tak cerita. Apa pun, ni dia sebenarnya. Perkataannya ialah jangan panik. Kalau you tengok orang tu atau adik-beradik you atau suami ataupun isteri you nak macam ni, you kena tolong pegang dia, kena bawa dia duduk, beristirahat. Maksudnya belajar tenang. Sebab kalau lagi you panik, lagi you buat kelang kabut, lagi bermasalah. Okay? Jangan sampai you terlupa pada cerita jangan panik ni. Itu yang paling mustahak. Dah kot, hati-hati di tempat bahaya. Kan saya dah lupa benda-benda yang simple tetapi mustahak. Kan benda ni, orang-orang ni yang bahayanya bukan dia punya attack, nak macam nak pitam, nak jatuh ataupun rasa nak muntah semua ni. Yang penting ialah dia tak boleh kontrol nanti kalau dia terjatuh di tempat-tempat yang contoh ada benda-benda yang tajam, batu, tepi jalan. Jangan main. Sebab dia tak boleh kontrol. Tohyong hayang nanti. Sian dia. Okay, so cukup dulu. Kita doakan kepada sesama kita, D&D Warrior ni, supaya kita dunia bahagia, akhirat syurga. Lagi sekali senyum sokmo, let go and feel good all the time. Okay, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.